Khususnya kalau kita lihat cuaca, keadaan litar, mungkin akan ada kelebihan kepada Kabil. Ya, betul, Kabil. Jika Kabil macam saya cakap tadi, Kabil menang, maka dia adalah juara keseluruhan bagi FIM Mini GP 2022. Bersaing kepada Kabil, Adi Putra di ada. petak 4 di barisan kedua, siapa 15. Haziq Naufal dan juga Akif. Akif bermula agak belakang di petak 10. Jadi mereka akan mulakan. Perhatian kita kepada Kabil, Shah Putra, Farid di depan. Kabil meluru laju menuju selekoh yang ketiga. Kabil di depan diikuti dengan Adi Putra. Sudah pun, dia datang. Dia mengambil peluang untuk berada di belakang Kabil. Untuk Adi Putra, kalau dia sentiasa mengikut angin Kabil, jadi persaingan pastinya sengit sebagaimana dalam kategori SIC Ovale Junior sebentar tadi, Eddie. Ya, betul kan. So strategi macam tadi kita tengok tadi kan, diorang yang grup belakang ni don't fight each other. So memberi peluang kepada macam pemenang ataupun Giovanni Gani tadi untuk lari, membuat gap sikit di belakang. So tapi kita tak tahu, bagi FIM Mini GP Malaysia sendiri ialah satu kelompok yang besar jika kita tengok kat sini kan. Ini adalah kelompok yang kedua, kerana di hadapan tadi pada awalnya Kabil Irfan dan juga Adi Putra di depan. Sudah ada gap 2 pelumba, tetapi di sini masih dalam kelompok yang besar, masih lagi berpeluang untuk mereka menempatkan kedudukan yang terbaik, kerana 17 pusingan. Mereka baru saja nak melintasi garisan untuk melengkapkan pusingan yang pertama. Kabil mendahului diikuti dengan Adi Putra. Perbezaan yang kecil dengan 0.730. Adi Putra memberikan tentangan kepada Kabil. Diikuti tempat ketiga Shah Putra 4, Farid Faizal, Shah Muris, Akif Abdullah dalam kelompok yang kedua. Jadi Akif perlu bangkit dan juga catch up untuk meminta satu persatu andai dia mahu memberikan perebutan kedudukan keseluruhan. Jadi cabaran untuk Akif dalam kelompok yang besar ini. Nombor 21 Shah Muris. Di belakangnya itu iaitu Farid Faizal yang sentiasa berubah kedudukan 4 pelumba di kelompok yang kedua. Di depan sana agak besar juga gap tu kan. Nampaknya masing-masing bagi Kabil mengekalkan dia punya pace, Adi Putra mengekalkan dia punya pace. Diorang tak fight each other lagi. Mungkin Kabil Irfan akan cuba buat satu lagi gap yang besar. Jadi jika kita nak tengok Shah Putra tak ada, Adi Putra tak ada pun nak attack ataupun sebab gap jurang 0.73 saat. Manakala antara Adi Putra dan juga Shah Putra ialah memisahkan ialah 2.537. Wow. 2 second agak besar jurang tersebut. Mereka sudah pun melintasi perubahan kedudukan untuk Shah Muris mendahului kelompok yang kedua. Farid Faizal, Akif Abdullah naik tempat yang kelima. Akif memberikan cabaran di kelompok yang kedua ini, dan ini adalah kelompok yang ke belakang sedikit, membabitkan Ikram Dani. Dan turut berada di sana ialah beberapa lagi pelumba, tetapi kita perhatikan di selekoh ini adalah selekoh yang selekoh 10-11. 10-11 dia daripada back straight tadi, dia masuk. Shah Muris, di mana Shah Putra yang berjaya menempatkan tadi masa qualifying tadi di tempat yang kedua dengan catatan masa 1.12. Mana Shah Putra? Kita cari dia. Dia agak ke belakang sedikit setakat ini. Untuk Shah Putra diturun kedudukan yang ke-6 untuk seketika. Di depan sana nanti 2 pelumba yang semakin jauh, Kabil Irfan, Adi Putra. Yang penting ialah gap itu perlu dikecilkan Adi Putra, tapi sekarang ini dengan 0.963 semakin besar. Kabil meninggalkan Adi, tapi masih ada peluang untuk Adi Putra. Jika kita tengok catatan masa sekarang ni, sebanyak 1, 2, 3, 4 rider mencatatkan masa 1.08. Kabil Irfan juga. Jadi masing-masing pace dia dah ada kat situ, diorang maintain kat situ. Dan saya rasa untuk diorang sampai ke Kabil ataupun Adi Putra agak sedikit sukar jika diorang masing-masing berjaya mengekalkan pace masing-masing. Okay, kita tengok catatan masa terpantas untuk Kabil Irfan, 1.08.643. Itu adalah di lap yang ketiga, pusingan yang ketiga tadi. Dan ini ialah terarah kepada pelumba-pelumba di kelompok pertengahan, babitkan Farhan Akib, Adam Daniel.
Kalau mengikut kedudukan mereka di pusingan yang ketiga tadi ialah di tempat yang ke-8 untuk Farhan. Adam Daniel tempatnya ke-9. Di situ juga kelihatan Adam Daniel. Saya rasa untuk rekod kat sini Lan, catatan masa terpantas bagi jentera 160cc FIM Mini GP Malaysia Series sekarang ni, rekod yang terpantas ataupun catatan masa terpantas ialah waktu sekarang Lan, iaitu 1.08/200 yang dicatatkan oleh Kabil Irfan Lan. Kalau kita tengok masa praktis hari Sabtu, catatan masa yang paling laju ataupun paling pantas ialah 1.08/758 dan sekarang ialah 1.08/200. Nampak semakin improve kat situ Lan. Walaupun mereka melalui transition hujan, dia tak dapat menggunakan full slick tire, dia tukar kepada wet tire, dia transition kepada slick tire, daripada wet tire ke slick tire, still dia dapat feeling untuk kedua-dua jenis tire dan hasilnya nampak Kabil lebih laju daripada sesi-sesi sebelumnya. Menyebut mengenai Kabil, dia masih mendahului, masih lagi jauh untuk menamatkan perlumbaan yang pertama ini dengan 12 pusingan lagi. 2.300 saat Kabil meninggalkan Adi Putra. Kabil, ya, kita bukan bias tapi kita melihat bakatnya itu, ya. Dia seolah-olah dia matang bila Dia berada bersama dengan jentera di Lita. Tapi kadang bila kita tanya dengan dia tak kisah apa yang terjadi kat belakang kan. Tapi bila dia kat belakang, dia kisah apa yang terjadi kat depan. Bila dia di depan, dia tak kisah kat belakang, dia nak keep fokus dan dia nak laju lagi. Laju setiap lap dia nak improve. Macam tadi kita tengok qualifying, last lap dia dapat buat lagi masa lagi terpantas. Yep. Setiap 3 lap yang terakhir dia masa terpantas. Walaupun dalam latihan bebas di awal pagi tak bernasib baik untuk Kabil, mengalami masalah jentera, tapi dia comeback dan dalam kedudukan yang terbaik. Setakat ini dia masih lagi tidak ada perubahan kedudukan. Kalau kita perhatikan setakat ini, dengan berbaki 12 pusingan lagi, Kabil, Adi Putra, Syah Muris, Farid Faizal, Akif masih lagi berusaha untuk bangkit. Tapi melihat keadaan ini, Akif kekal konsisten di tempat yang kelima di kelompok yang kedua. Ini 3 pelumba yang berada di tempat yang ketiga, 4, 5. Syah Muris, Farid Faizal, Akif Abdullah yang terus bersaing. Untuk perlumbaan race 1 dan race 2 ni penting untuk Akif Abdullah untuk sekurang-kurangnya mendapatkan di tempat yang kedua. Setiap race 1, race 2, race untuk di final round, untuk dia menempatkan diri sebagai tempat kedua untuk pergi ke Valencia Lan. So untuk sedikit tertekan bagi dia. Pada saya sedikit tertekan. Tekanan itu penting untuk perkembangan pelumba sebagaimana mereka sedang harungi sekarang ini. 24 ini yang sedang kita perkatakan, Akif Abdullah dari Pulau Pinang. Dia di belakang Farid Faizal, di belakang Syah Muris. Di depannya itu 3 pelumba ini bersaing dalam perebutan tempat yang ketiga, 4, 5. Tetapi di hadapan itu yang semakin jauh babitkan Kabil Irfan dan juga Adi Putra. Oh, gap yang terkini, Kabil meninggalkan Adi Putra 3.793 saat. Bermaksud semakin jauh Kabil selesa mendahului perlumbaan yang pertama ini. Semakin pantas Dan. Setiap lap dia akan buat. Makanya kita tengok kat sini apa yang dapat kita lihat daripada kita punya rekod kita kat sini. Kabil setiap sektor dia cuba buat yang terbaik. Dia bukan cuba, memang terpantas bagi setiap sektor. Kita untuk di Lita Morek ni kita ada 3 sektor dan Kabil pada setiap pusingan adalah yang terpantas pada setiap sektor Lan. 10 pusingan lagi. Masih jauh keadaan cuaca. Yang ada seorang pelumba. Saya rasakan ini ialah Jack Oakley dan juga seorang pelumba lagi yang terbabit di sana, iaitu Farhan Nakib nombor 23 yang terjatuh. Jadi sayang untuk Jack Oakley dan juga Farhan Nakib. Daripada sesi qualifying kita nampak dia crash tadi, double crash, dan pada perlumbaan pun dia crash juga. Kurang bernasib baik untuk perlumbaan race 1 ni.
Sambil itu di depan semakin jauh Kabil. Jika pusingan yang ke-7 tadi dengan 3.1 saat, dan sekarang ini dia meninggalkan Adiputra 5.130 saat. Dan sedang kita perhatikan Shah Muris di tempat yang ketiga juga dengan gap 3.8 di belakang Adiputra, bermaksud cabaran juga untuk Shah Muris. Dia perlu mengejar Adiputra. Mungkinkah kita boleh nampak macam SSO Valley Junior Championship tadi Lan? Oh, Dengan leading jumpa back marker dan grup belakang akan bertemu terus dengan Kabil Irfan. jadi itu juga menguji kebijaksanaan pelumba. Saya dah pasangkan kalau Kabil mungkin boleh handle keadaan itu. Namun kita sekarang ini kita terus berikan perhatian. 3 pelumba ini, Shah Muris, Farid Faizal, Akif Abdullah, yang konsisten kedudukan mereka 3-4-5. Belum ada reaksi, belum ada cabaran yang lebih tinggi ditampilkan oleh Farid dan juga Akif. Seolah-olah membiarkan Syaf untuk mendahului 3 pelumba ini. Mereka sudah tiba, sudah pun melengkapkan lap yang ke-9. Manakala Kabil 1.08 saat adalah terpantas di lap yang ke-9 tadi. Manakala Adi di tempat yang kedua, Adi Putra, semakin besar gap itu, 5.9 saat. Jauh sebenarnya. Jika kita lihat Lan, kita recap balik semasa sesi free practice pada hari Sabtu. Hanya Kabil seorang saja yang dapat mencatatkan masa 1.08 Lan. Sekarang waktu race sekarang, race 1 ni kita dapat 1, 2, 3 rider telah mencatatkan masa dengan rekod 1.08 Lan. Yap. Sangat orang kata peningkatan. Catatan itu berlaku di pusingan yang berbeza untuk setiap pelumba. Terpantas untuk Kabil ialah ketika di lap yang keempat, pusingan yang keempat. Dan sekarang mereka sedang menuju berbaki 7 pusingan. Yang baru tiba ialah Shah Muris, Farid Faizal, Akif Abdullah. Sementara Kabil semakin jauh meninggalkan Adi Putra, perbezaan 6.264 saat. Ya, jadi gambaran sekarang ini walaupun ada 7 pusingan, seolah-olah Kabil, kalau tidak ada perkara yang tidak ingin berlaku, Kabil akan menamatkan perlumbaan untuk kemenangan seterusnya, untuk mengukuhkan lagi kedudukannya, untuk mendahului kedudukan pelumba keseluruhan. Ini Kabil. Jika kita tengok Adi Putra telah bersorangan di belakang Kabil dengan jarak 6.264, manakala Syamuri, Farid Faizal dan Akif Abdullah, mereka masing-masing mencatatkan masa 1.09, konsisten kan. Maknanya benda ni dia akan berlaku macam tu je, melainkan ada berlaku kesilapan seperti kita berjumpa back marker, tapi saya harap tidak, untuk kategori ni tidak akan berjumpa dengan Kabil, tidak akan berjumpa dengan back marker. Manakala Syamuhri, Farid Faizal dan Akif Abdullah, jika Syamuhri melakukan kesilapan, Farid Faizal dan Akif akan sampai Lan kat situ Lan. Walaupun di petak yang ketiga untuk merebut podium tempat ketiga, tetapi saingan yang ditunjukkan agak sangat-sangat mencabar Lan. Dengan jarak yang terbaru daripada Kabil Irfan, 6.878. Jauh Kabil. Dan mungkin semakin sukar untuk Adi Putra mengejar dalam keadaan yang semakin letih, itu satu perkara, dan keadaan tayar juga yang pastinya grip yang semakin berkurangan, jadi cabaran untuk Adi untuk mengejar kedudukan Kabil. Termasuk juga 3 pelumba dalam kedudukan tempat ketiga, 4, 5 ni, Syamuris, Farid Faizal, Akif Abdullah. Kedudukan 3 pelumba ini mungkin akan berubah, boleh berubah menuju penghujung pusingan yang terakhir nanti. Semakin nak berakhir, berkurangan lap, semakin tertekan. Saya dapat lihat untuk Syah Muhriz yang lead untuk grup yang merebut petak tempat yang ketiga ni Lan. Kita lihat 27 Farid Faizal dan Akif ni boleh dikatakan orang yang rider yang selalu merebut untuk podium. Dan Akif ni dia rider, seorang pelumba yang jenis suka attack. Dia attack, dia acah, dia attack, dia acah, dia macam tu. Jadi tekanan bagi yang siapa yang berada di depan Akif tu. Sebentar tadi sempat kita melihat selepas mereka melengkapkan satu lagi pusingan, Akif ada peluang untuk memintas Farid. Tapi mungkin ini bergantung juga ya, pelumba tahu apa nak lakukan.
Mungkin Akif menyimpan peluang itu di 2 lap terakhir. Itu kemungkinan yang boleh berlaku. Strategi. Namun keadaan ini dilihat mereka bersaing begitu rapat. 30 minit kekal kedudukan mereka. Syamuris, Farid Faizal, Akif Abdullah. Nanti kita akan berikan perkembangan gap di antara Kabil Irfan dan juga Adi Putra. Kerana kita tidak kelihatan Kabil yang semakin jauh meninggalkan 30 minit. Adi di depan nampaknya taklah begitu jauh. Kemungkinan 30 minit boleh mengejar kedudukan Adi Putra. Kita lihat, kita sudah dapat kelibat Adi di sini. Ya, memang mencabar untuk Adi kerana dia berserangan. Semakin kecil gap di antara Adi dan juga Syamuris. Hanya 1.8 saat. Sementara Adi ditinggalkan Kabil ialah 5.211 saat. Jika kita tengok catatan masa last lap tadi, Syamuris lebih laju sedikit daripada Adi Putra. Dan Syaf membawa Akif dan juga Farid Faizal ke depan. Cuba masuk. Kesilapan. Sayang untuk Akif. Dia tak sabar untuk mengambil seleko ini. Kesilapan ini memberikan padah kepada dia akan ditinggalkan semakin jauh. Syamuris dan juga Farid Faizal. Macam saya cakap tadi, Akif ni dia suka acah sikit kan. And dia suka try. Tapi try tu yang boleh membuat kesilapan. Seperti yang kita lihat tadi kan. So gap antara Farid dan juga Akif telah pun sedikit jurang kat situ. Jadi kita mungkin terpaksa melupakan Akif. Seketika ada 4 pusingan lagi. 4 pusingan. Kabil masih konsisten sebaik awal pusingan yang pertama. Dia terus mendahului meninggalkan lain-lain pelumba. Adi tempat yang kedua. Gap di antara Kabil Adi adalah 6.4 saat, tetapi jarak di antara Adi Putra Syamuris di kelompok yang kedua ini hanyalah 1.4 saat. 3 pusingan lagi. Ada peluang sebenarnya, Edi. Ada peluang sebenarnya sebab semakin banyak lap ni dengan 20 corner nak tempuh tu. Penat. Itu ada back marker kan. Saya rasakan back marker di depan itu. 2 pelumba di hadapan. Kita akan perhatikan siapa 2 pelumba di hadapan menjadikan lebih ramai dalam kelompok ini. Sambil persaingan yang penting di antara Syamuris dan juga Farid. 21. Ya, di sini. Itu ialah Syamuris. Siapa yang memintas dia? Farid Faizal. Memintas Syamuris. Sudah pun memintas. Seperti yang saya cakap tadi Lan, jika jumpa back marker macam-macam boleh jadi Lan. Jadi pelumba perlu bijak untuk mengatasi kedudukan itu. Dan ini ialah kelibat pelumba Akif Abdullah. Mereka melengkapkan satu lagi pusingan. Kita saksikan kedudukan ialah kekal untuk Kabil Adi Putra, Syamuris, Farid Faizal, Akif Abdullah di tempatnya kelima. Hanya seketika Farid memintas kedudukan Syamuris tadi. Dan sekarang ini masih kekal. Lama kedudukan ini tak berubah. Farid Faizal dipintas semula Syamuris. 2 seleko penting kembali semula. Menuju seleko ke-10. Seleko 10 dari bahagian dalam. Cuba masuk Syamuris, tak lepas. Masih lagi di depan di sana Farid Faizal. Kita perhatikan 3 pelumba ini begitu sengit, begitu rapat. Akif datang semula. Menarik. Diorang fight, Akif yang datang potong Lan. Itu adalah satu strategi kadang-kadang Lan. Akif mengambil peluang ini untuk berada di belakang Syamuris pula, yang menyaksikan Farid ketinggalan di belakang Akif Abdullah sekarang ini. Untuk pusingan yang terakhir, 16 pusingan sudah pun dilengkapkan oleh Kabil Irfan, Adi Putra, Syamuris, Akif Abdullah. Sayang Akif. sayang. Sekali lagi tidak bernasib baik untuk Akif Abdullah. Kesilapan yang dia lakukan 2 kali dalam keadaan selekoh ini. Ini adalah pusingan terakhir, pusingan yang paling penting untuk setiap pelumba. Kabil terus meluru di depan, semakin selesa. Dia meninggalkan jauh Adi Putra di tempat yang kedua. Kabil bersorangan untuk menamatkan perlumbaan ini. Pusingan yang ke-17. Lap yang terakhir ini. Kita lihat kat situ Kabil dah sedikit rehat sikit.
Dia sikit tenang kat situ. Walaupun ada sedikit gap dengan Adiputra, tetapi saya rasa sukar untuk Adiputra sampai dekat Kabil. Sememangnya Dan sukar. sektor terakhir Lan. Sektor yang ketiga menuju beberapa lagi selekor untuk Kabil melintasi garisan penamat untuk mengekalkan kedudukan menjuarai race yang pertama. Pusingan yang keempat dengan catatan masa di lap yang terakhir ialah dengan 1 minit 0944 saat mengatasi kedudukan Adiputra di tempat yang kedua, Shah Muris di tempat yang ketiga. Wow, saya nampak Lan kat sini Lan, seperti perkiraan saya tadi Lan, Kabil Irfan telah pun juara bagi keseluruhan FIM Mini GP Malaysia Series Lan 2022. Dan Pasti, tempat kedua masih lagi terbuka kerana dalam perlombaan yang pertama ini Akif tidak berada di podium, manakala Adiputra konsisten di tempat yang kedua. Dengan kemenangan untuk Kabil ini, dia akan menambah 25 mata lagi. Jadi kemenangan 161 mata. Oh, Saya rasa kat situ. 161. 161. So kita ada 75 poin, tapi jarak antara Kabil dan Adiputra agak sangat jauh. Tetapi untuk Adiputra sekarang poin dia 114, tambah dengan 20 mata 134. Perbezaan 27 mata. 27 mata. Ada peluang lagi? Ada peluang lagi? Untuk Adi, Sebab kita ada 75 Yap. mata untuk dikejar. termasuk perlumbaan yang kedua nanti sebelum kita nak menamatkan aksi di Langkawi bagi pusingan yang keempat. Jadi kita baru selesai perlumbaan yang pertama untuk FIM Mini GP Malaysia. Ini keputusannya, kemenangan memihak kepada Kabil Irfan, tempat kedua Adiputra, ketiga Shah Muris, 4 Farid Faizal, 5 Akif Abdullah, 6 Shah Putra, 7 Ashraf Zakwan, 8 Adam Daniel, 9 Danish Al-Hakim, 10 Haziq Naufal, Selesai kedudukan 11 Irfan Zafri, Airil Ilham 12-13, Ikram Dani 14, Jack Mohid Oakley dan 15 Farhan Nakib. Dan seterusnya kita beralih perlumbaan yang pertama, kategori FIM Mini GP Malaysia Series 160cc. Tempat ketiga, berikan tepukan kepada Shah Muris. Seterusnya tempat kedua, Adiputra. Dan juara tak lain tak bukan, berikan tepukan paling gemuruh kepada Kabil Irfan. Dan seterusnya dipersilakan sekali lagi Muhammad Izzat Amirul, Motorsports Association of Malaysia MAM, untuk menyampaikan hadiah kepada pemenang tempat ketiga. Tepukan sekali lagi kepada Shah Muris. Seterusnya dipersilakan Encik Nur Nikman dari Amo Bliss Malaysia untuk menyampaikan hadiah kepada pemenang tempat kedua, iaitu kepada Adiputra. Dan dipersilakan sekali lagi Encik Manshawa dari Motorsports Development Sepang International Circuit menyampaikan hadiah kepada pemenang perlombaan pertama, iaitu Kabil Irfan. Dan dipersilakan sekali lagi Zulfahmi, iaitu Team Manager SRC Racing, bergambar bersama dengan pemenang-pemenang perlombaan pertama. Tuan-tuan dan puan-puan, tepukan paling gemuruh kepada pemenang-pemenang FIM Mini GP Malaysia Series perlombaan yang pertama.